Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farah Zahirah binti Azman dan tajuk penyelidikan saya ialah ciri-ciri fiziko-kimia pucuk dan buah putat. Masyarakat di Asia Tenggara banyak mengambil tumbuhan herba sebagai ulam-ulaman dalam diet harian mereka. Antaranya termasuklah pokok putat. Barringtonia species atau putat merupakan sejenis tumbuhan berbunga yang boleh dijumpai di kawasan tropika dan subtropika. Barringtonia resmosa yang akan dikaji dalam projek ini merupakan pokok bakau yang boleh dijumpai di kawasan lembap dan berair seperti kawasan paya, tebing sungai dan tasik. Bahagian pokok Barringtonia species yang sering digunakan sebagai makanan atau ubat-ubatan ialah pucuk dan buahnya. Pucuk putat selalunya dijadikan ulam-ulaman atau dimasak menjadi lauk sayur. Buah putat juga dimakan mentah sebagai ulam atau dijerukkan. Selain itu, bahagian berkanji dalam buah putat juga boleh digunakan untuk membuat kek. Pucuk dan buah putat juga digunakan secara meluas dalam bidang perubatan tradisional, terutamanya bagi spesies Barringtonia resmosa. Pucuk dan daun Barringtonia resmosa dipercayai dapat mengawal tekanan darah tinggi dan merawat ulcer secara tradisional. Menurut kesusasteraan Ayurveda yang berkaitan dengan perubatan tradisional, buah Barringtonia resmosa digunakan untuk merawat sakit sendi dan sakit telinga. Pengamal perubatan tradisional di Malaysia juga menggunakan buah Barringtonia resmosa untuk merawat penyakit batuk dan lelah. Pucuk dan buah putat banyak diambil oleh masyarakat dalam bentuk ulam-ulaman dan ubat-ubatan kerana manfaatnya dalam bidang nutraceutikal. Oleh itu, bagi menyokong bukti manfaatnya, kandungan proksimat dan aktiviti antioksidan buah dan pucuk putat haruslah dikaji dan dibandingkan. Selain itu, setiap sayur-sayuran atau buah-buahan mengandungi sebatan fenolik yang mempunyai pelbagai struktur. Perbezaan struktur sebatan fenolik akan menentukan keterlarutannya dalam pelarut yang berbeza polariti. Oleh itu, penggunaan nisbah pelarut dan air suling yang berbeza akan mempengaruhi hasil pengekstrakan polifenol daripada sampel yang akan mengukur aktiviti antioksidan. Justifikasi bagi projek penyelidikan ini ialah pengambilan tumbuhan herba yang kerap dalam diet harian dipercayai mampu mengelakkan penyakit degeneratif, melambatkan penuaan dan menambah baik tahap kesihatan keseluruhan seseorang itu. Hal ini kerana terdapatnya sebatian fitokimia dalam tumbuhan herba yang mempunyai kesan biologi yang pelbagai seperti aktiviti antioksidan, antimikrob dan anti radang. Menurut kajian yang telah dilakukan oleh Rashida et al. Pada tahun 2010, pucuk putat mempunyai kandungan antioksidan yang paling tinggi antara beberapa tumbuhan herba tempatan yang terpilih. Hasil kajian ini diharapkan dapat menambah maklumat tentang komposisi dan kebaikan pucuk dan buah putat sebagai makanan tambahan kepada pengguna. Objektif bagi kajian ini ialah yang pertama, menentukan kesan kepekatan etanol terhadap ciri-ciri fiziko-kimia pucuk dan buah putat. Yang kedua ialah membandingkan komposisi proksimat dan kandungan antioksidan pucuk dan buah putat. Hipotesis kajian yang pertama ialah kepekatan etanol lebih tinggi yang digunakan semasa proses pengekstrakan sampel akan menunjukkan bacaan aktiviti antioksidan yang lebih tinggi. Yang kedua ialah komposisi proksimat dan kandungan antioksidan pucuk dan buah putat adalah berbeza. Dua analisis akan dijalankan bagi mencapai objektif kajian, iaitu yang pertama, analisis proksimat mengikut kaedah yang dicadangkan oleh AOAC di mana ianya mempunyai 5 analisis di bawahnya. Yang pertama, analisis kandungan lembapan menggunakan kaedah pengeringan oven pada suhu 105 darjah Celsius selama 6 jam. Kedua, analisis kandungan abu dengan kaedah pengeringan abu menggunakan relau pada suhu 550 darjah Celsius untuk 24 jam.
Ketiga, analisis kandungan lemak menggunakan kaedah Soxhlet selama 2 jam dan seterusnya pengeringan oven pada suhu 105 darjah Celsius untuk 1 jam. Keempat, analisis kandungan protein menggunakan kaedah Makrogel-Dahl. Akhir sekali, analisis kandungan karbohidrat menggunakan kaedah perbezaan di mana jumlah 100% ditolak dengan jumlah peratusan kandungan lembapan, abu, lemak dan protein. Analisis kandungan serabut kasar juga akan ditentukan menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah pengekstrakan turutan menggunakan 1.25% asid sulfurik dan 1.25% natrium hidroksida untuk menentukan kandungan serabut kasar. Dan juga kaedah The Fiber Tech System 2022 bagi menentukan kandungan serat. Seterusnya ialah proses pengekstrakan sampel mengikut kaedah Syahidah Fariza et al. 10 gram sampel segar akan dicuci dengan air suling dan dikeringkan dengan kertas tekap. Kemudian sampel akan ditumbuk sehingga menjadi paste dan direndam dalam 100 ml pelarut selama 1 jam pada suhu bilik. Pelarut dengan 3 nisbah isi padu etanol dan air suling yang berbeza, iaitu nisbah 100 kepada 0, nisbah 50 kepada 50 dan nisbah 0 kepada 100 akan digunakan. Ekstrak sampel akan ditapis dengan kain muslin dan akan diempar menggunakan pengempar pada 61,000 kali graviti untuk 15 minit. Semua ekstrak akan disimpan pada suhu 4 darjah Celsius dalam keadaan gelap sehingga digunakan. Analisis kedua yang akan dijalankan ialah analisis penentuan aktiviti antioksidan. Dua kaedah digunakan dalam analisis ini, iaitu kaedah DPPH dan kaedah FRAP, di mana kedua-duanya akan dijalankan mengikut kaedah Musa et al. Dalam kaedah DPPH, aktiviti antioksidan ditentukan melalui pemerangkapan radikal bebas 1,1-diphenyl 2-pikrylhydrazil di mana kepekatan DPPH akan berkurangan dengan kehadiran antioksidan. Bacaan nilai penyerapan akan diukur pada jarak gelombang 517 nanometer menggunakan pembaca micropulse spektrofotometer. Dalam kaedah FRAP, kapasiti antioksidan ditentukan melalui keupayaan ekstrak sampel menurunkan ion ferrik. Bacaan nilai penyerapan gelombang akan diukur pada jarak 595 nanometer menggunakan pembaca micropulse spektrofotometer. Semua analisis akan dilakukan sebanyak 3 kali replikasi. Semua data yang diperoleh akan dianalisis secara statistik menggunakan analisis variance ANOVA dan ujian Fisher dengan menggunakan perisian Minitab versi 18.0 pada paras signifikan 95%. Di sini saya lampirkan carta alih penyelidikan untuk menunjukkan dengan lebih jelas lagi analisis dan proses yang akan dijalankan. Sekian, terima kasih.